So last week kita belajar pasal benda amnion, placenta dan tali pusat. Okey. Macam cikgu cakap, yang kat luar ni nampak tak macam bentuk pear ni? Macam warna pink-pink ni kan, nampak tak? Macam bentuk pear ni. Ni adalah amnion kan, amnion. Okey. Amnion ni adalah membrane lah, berbentuk pundi. Berbentuk pundi maksudnya berbentuk pundi lah, macam bentuk pear. Yang meliputi fetus. So dalam amnion ni ada fetus lah. Fetus tu baby lah. Okay. Lepas tu you ada bendala amnion. Macam secair lah. Macam sesuatu air dalam bendala amnion ni. Kenapa you ada secair amnion ni? Untuk menyerap hentakan baby kan. So melindungi fetus ni daripada hentakan. Contoh macam mak dia terlanggar meja kan perut dia. So hentakan dan cederaan. So supaya lagi satu dia bagi baby ni macam terapung lah. Macam swimming dalam perut mak tu lah. Sebab tu ada secair amnion ni. Supaya dia dapat bergerak dengan bebas. Okay sebab tu dia kena ada secair amnion ataupun bendala ni. Lepas tu dia ada placenta. Nampak tak yang macam warna daging ni. Warna macam coklat dekat ni. Tu ni adalah placenta. Placenta ni dia menghubungkan antara mak dengan fetus. Apa fungsi dia? Dia membenarkan oksigen dan nutrien daripada mak dia masuk ke dalam fetus. Makanan lah. Makanan dan oksigen masuk daripada mak ke baby ni lah. Lagi satu ataupun baby ni kencing ke, karbon dioksida ke, semua bahan kumuh daripada baby ni akan melalui placenta dihantar ke emak. Mungkin mak dia akan buang lah bahan kumuhan ni Okay. And then dia ada tali pusat. Okay, tali pusat ni dia menghubungkan fetus dengan placenta. Tali pusat ni masa korang baby tu yang panjang macam pipe tu satu. Ingat tak bila korang tengok baby lahir kan orang akan potong tali pusat ni. So tali pusat ni dia menghubungkan fetus dengan placenta. So dia ni sama juga fungsi dia mengangkut oksigen dan nutrien daripada placenta ke fetus. Ataupun dia mengangkut karbon dioksida ataupun bahan buangan baby ni, kencing ni semua daripada fetus ni kepada placenta lah. And then dia pergi ke mak dia. Mak dia akan buang lah. Okay, hai. Okay, siapa cakap hai tu? Tak habis lagi dengan hai dia. Okay. So kita masuk bab subtopik 4.5, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus. So baby perlukan apa untuk membesar dalam perut mak dia? Makanan lah. Makanan yang berkhasiat. You tak boleh bagi McD ke kan? You tak boleh lah bagi baby tu air Coca-Cola. So, tak boleh. Kena makan roti dengan makanan protein dengan nutritious. Yes, you kena makan makanan yang nutritious lah. Ada nutrien lah macam karbohidrat, protein kan, vitamin tu semua lah. Ya. You tak boleh lah bagi dia Coca-Cola pula minum kan. Rosak buah pinggang baby nanti. Okay. So pengambilan makanan yang berkhasiat. Sebab tu kita perlu bagi makanan yang berkhasiat dan kuantiti yang betul. You tak boleh lah bagi makan nasi satu periuk kan. You kena bagi nasi tu makan at least satu pinggan lah. Mak tu kan besar, dia perlukan tenaga karbohidrat yang banyak. So dia perlu makan nasi banyak sikit lah sebab ada 2 orang. Dulu dia seorang je makan, sekarang ada baby tu bagi makan. Okay. So untuk memelihara kesihatan, untuk jaga kesihatan baby dan kesihatan mak tu sekali lah. Sebab ada 2 nyawa sekarang. Okay. So kalau kita tengok piramid makanan ni, dia adalah panduan lah. Dia bagi satu panduan macam mana nak bilangan makanan yang kita perlu ambil dan jenis makanan yang perlu ambil oleh wanita hamil. So kalau kita tengok piramid ni, tahu kan? Piramid dari atas dia makin kecil kan? So dari bawah dia besar and then dia naik makin lama makin kecil kan? So maksudnya bawah ni you kena ambil paling banyak. Apa dia? Air. You kena minum air yang banyak. Mak yang mengandung lah. Sebab apa you kena minum air banyak? Sebab bila baby membesar dalam perut, dia perlukan darah untuk bernafas, untuk mengangkut oksigen, untuk mengangkut nutrien dalam badan dia perlukan darah. So apa yang membentuk darah adalah air. So kita banyak minum air lah kalau wanita hamil lah. Lepas tu dia tengok. Piramid yang kedua ni ada kumpulan satu ni apa? Nasi, pasta, bijirin dan roti. So bijirin tu macam cereal lah, macam Coco Crunch, apa lagi? Oat, custom, cornflakes kan, cornflakes. Apalah Honey Star kan. So bijirin ni sebenarnya dia kaya dengan zat karbohidrat. So karbohidrat ni dia membekalkan tenaga. Kita perlu
perlu ambil dalam kuantiti yang banyak jugalah. Macam roti ni semualah. Okay, then kita pergi kumpulan 2. Kumpulan 2 ni saiz sayuran. Kita kena kurangkan sikit lah. Tak adalah, banyak ambil dalam kuantiti yang sederhana. And then kumpulan 3 adalah buah-buahan. You ambil half sayur, half buah-buahan. So kena makan banyak sikit lah. Kumpulan keempat kena ambil ni, keju, susu, yogurt. Ni semua adalah yang ada protein lah. Okay, susu ada protein kan? Ni kumpulan protein. Yang ni kumpulan yang satu ni adalah kumpulan nutrien karbohidrat Kumpulan 2 dan 3 adalah mempunyai vitamin dan mineral. Okey. Kumpulan 4 dan 5 ni daging, ikan, kacang ni semua adalah protein. Okey. So protein kita perlu ambil lebih banyak daripada kumpulan 6. Kumpulan 6 ni adalah lemak. Minyak. Okey, lemak dan minyak So lemak dan minyak, gula kurangkanlah. Tak boleh ambil banyak. Kalau lemak yang mengandung ambil gula banyak, nanti dia kena kencing manis. Diabetes. Bahaya kan? Kalau ambil banyak sangat lemak dan minyak, nanti dia jadi obesity, gemuk sangat. You tahu kan bila wanita mengandung dia akan mengalami pertambahan berat badan kan? Berat badan dia bertambah sebab ada 2 orang dalam dua manusia lah. Maksudnya dia dan baby tu. Okay. So next kita pergi. So kalau dalam exam ditanya apakah makanan yang perlu diambil untuk wanita yang hamil? Cakaplah makan ikut piramid, panduan piramid makanan. Okay ya. So next kita pergi seterusnya. So tengok jadual ni dia adalah cadangan. Cadangan perbezaan bilangan hidangan yang dimakan. So, Cikgu, makan ya. hamil tu apa? Ambil tu consume lah, consume. You makan lah, you makan. Faham tu Ruby? Makanan you ambil lah. Berapa banyak you ambil makanan. Tadi you makan lunch apa? Macam tu lah. Apa makanan yang you ambil tadi lah. So kita bagi ambil lah. So kalau you tengok dalam jadual ni, kita ada macam kumpulan lah yang perlu dia ambil. Kumpulan 1 tadi tu nasi, air kan. So nasi, roti. Kumpulan 2 tu sayuran dan buah-buahan kan. 3 dan 4. 5 dengan 6, 4 dengan 5 adalah protein kan. 6 adalah lemak. Kumpulan lemak lah. So kalau you tengok jadual ni, dia cakap lah. So kalau nasi, kumpulan 1 ni kita perlu ambil 6 atau 8 hidangan. Okay. Kalau manusia, kalau wanita yang tak hamil, ambil 4 hidangan. Tapi kalau you tengok orang yang hamil, kena ambil lebih 4 hidangan kan. Sebab dia ada 2 kan. Baby pun bagi makan, dia pun kena makan. And then kumpulan 2 ni adalah buah-buahan. So you tengok untuk buah-buahan, dia perlu makan 4 hingga 5 hidangan kalau wanita hamil. Tapi kalau wanita yang tak hamil, kurang. Ya? Yang hamil tu apa? Saya dah lupa. Hamil tu mengandung lah. Pregnant. Pregnancy. Lah. Okay. So, kalau kumpulan 3 ni adalah buah-buahan. Macam saya, you ambil 4 hidangan kalau you mengandung. Kalau tak mengandung, so 5. So kalau 5 ni adalah kumpulan protein lah. Macam keju, susu. You ambil 3 hingga 4 hidangan kalau you pregnant lah. Kalau yang tak pregnant, you ambil 1 hidangan dah cukup. Sebab you perlukan protein yang banyak untuk pembesaran baby tu. Baby you nak membesar dalam perut kan. So you kena makan protein banyak sikit lah. Okay, nombor 6 ni adalah lemak. So lemak diambil dalam kuantiti yang sedikit. Gula, kurangkan lemak. Okay. Sama juga, mengandung tak mengandung tu lemak dia. Okay. So next. Nombor 4. Keperluan. Wanita hamil adalah lebih besar berbanding keperluan wanita yang tidak hamil. So orang yang pregnant dia perlu lebih banyak makanan. Sebab you nak bagi baby you. You ada 2 orang dalam badan you kan. Okay. Ini sebabkan kita perlu ambil gizi. Gizi ni maksudnya benda yang berkhasiat lah. Gizi tu macam minerals, vitamin kan. Vitamin A, vitamin B, vitamin C. Okay, kita ada vitamin A sampai D and E dan
vitamin K. Okay. Secukupnya untuk menjamin kesihatan dan perkembangan fetus. Maksudnya perkembangan ni nak bagi baby tu membesar dengan baik lah. Okay, dan sihat dan sempurna lah. Tak adalah dia cacat ke apa kan. Tak cukup apa makanan tu kan. So kita perlu lebih makan karbohidrat, lemak dan protein. And then mineral seperti kalsium, fosforus. Syafiqah, kenapa Syafiqah? Siapa yang mesej Syafiqah tu? Ha? Okay. So cuba tengok jadual ni, komponen gizi. Gizi ni satu nutrien lah, nutrisi makanan lah. So kalau karbohidrat, lemak dan serat. Serat ni daripada saccharin lah, dapat fiber. So dia membekalkan tenaga. Kalau protein untuk perkembangan otot dan sel-sel baharu dalam badan. Protein ni lah bagi kita jadi besar, badan kita besar. Tapi serat ni bagi tenaga, karbohidrat pun bagi tenaga. Kalsium, fosforus untuk perkembangan tulang fetus. Tulang lah, kita perlukan kalsium. Ferrium ni macam iron, zat besi lah. Dia untuk pembentukan hemoglobin sel darah merah. So sel darah merah kita, dia nak membentuk ataupun membentukkan hemoglobin dalam sel darah merah kita perlukan iron. Ataupun kita panggil ferrium lah, zat besi. So buah-buahan dan sayur-sayuran pula untuk bagi dia mencegah penyakit lah kepada wanita hamil daripada mengalami sembelit. Menjamin kesihatan fetus. Sembelit maksudnya apa? Dia tak boleh buang air besar lah. Susah nak buang air besar. Okay. And then acid. Okay. And then acid folic untuk perkembangan sistem saraf fetus yang normal. So untuk baby kita akan bekalkan, kalau you pergi tengok mak-mak yang pergi klinik kan, klinik ibu dan anak, diorang akan dapat acid folic ni. Acid folic ni nurse akan bagi kepada semua mak yang pregnant. Supaya baby tu tak cacat nanti. Sistem saraf ni sistem otak lah saraf. Okay, so kita kena bagi folic ni, acid folic Vitamin C pun penting. Kita akan bagi vitamin C, acid folic dan ferrium. Tiga benda ni wajib lah dibagi kat klinik untuk mak-mak yang pregnant. Sebab dia takut baby dia cacat and then supaya baby dia sihat lah. Okay. Kita pergi seterusnya. Gaya hidup wanita hamil. So, gaya hidup wanita hamil. So, apa yang wanita hamil perlu buat? Apa yang wanita hamil tak patut buat lah. Okay. Kita sambung je ada azan je. Okay. So, kita sambung. So, gaya hidup wanita yang hamil. Of course lah tak boleh hisap rokok. Tak boleh minum minuman yang beralkohol. Macam arak semua you tak boleh lah bagi orang mengandung minum lah. Okay. And then of course dadah pun tak boleh. Kan? Sebab apa? Dia mengandungi bahan kimia dalam rokok, arak dan dadah ni boleh menjejaskan perkembangan fetus. Ada baby yang dia cacat tau masa lahir, maybe dia macam otak dia cacat lah, tak membesar dengan betul ataupun buah pinggang dia satu tak ada rosak. Itu sebab perkembangan fetus tu terganggu masa dia dalam badan mak dia. Jadi mak dia hisap rokok, semua dia minum alkohol kan, arak. Okay. So benda tu bahaya lah, boleh bagi fetus. Okay. So sekarang kita tengok so selain itu bahan-bahan kimia juga boleh menyebabkan keguguran atau kelahiran bayi yang tidak normal atau kurang sihat. Tu lah maksud cikgu, tidak normal lah.
lahi yang tidak normal atau kurang sihat. Protein dalam rokok ni boleh memperlahankan pertumbuhan fetus. Betul, ada macam baby yang baru lahir kan, dia sangat kecil. Macam baby yang lain kan, dia lahir je 2-3 kilo. Tapi baby yang kalau isap rokok kan, mak dia isap rokok tu, baby tu mesti 1 kilo je. Kecil gila. Sebab pertumbuhan fetus tu terganggu. Sebabkan nikotin ni. And then pendedahan yang berterusan pada asap rokok boleh menyebabkan kelahiran pramatang. Ni lah maksud cikgu, pramatang. Dia lahir tak cukup bulan tu. Ataupun boleh kelahiran mati. Maksudnya ada baby tu, dia mati dalam perut mak dia. Sebelum lahir dia dah mati. Dia dah cukup sifat, dah besar. Tapi sebelum lahir tu tiba dia dah mati dalam perut mak dia. Sedih kan? Itu bahayalah, kita kena elakkan merokok, ambil dadah dan hisap rokok. Okey. Lagi satu, kalau mak yang minum alkohol ni, dia akan efek otak baby tu. Otak baby akan rosak. Dia boleh menjejaskan keupayaan mental budak ni lah. Nanti baby tu lahir OKU lah, macam ada masalah mental lah, macam tak boleh membaca, apa lagi. Masalah pembesaran otak lah. Okay, So, bayi yang lahirkan oleh ibu juga mengambil minuman yang beralkohol secara mungkin menghidap sindrom alkohol fetus. So, sindrom alkohol fetus ni, kan masa mengandung pun mak dia dah selalu minum arak kan. So, nanti baby tu pun dah terbiasa dengan alkohol. Sebab dia dah terbiasa minum arak kan. So, nanti baby tu akan ketagih dengan arak. Lahir dan so kita panggil sindrom ni sindrom alkohol fetus. Bahaya kan? Pasal mak, anak tu yang tanggung. Terus mak kena jaga-jaga lah masa pregnant. Okey, lagi satu, pengambilan ubat-ubatan yang tertentu dan bahan kimia. Macam masa pregnant kan, doktor memang akan bagi tak semestinya lah pasal mak dia lah OKU. Ada sebab macam yang pernah tengok tak baby Down syndrome kan. Baby Down syndrome tu sebab dia ada masalah kromosom lah. Biasanya sebabkan genetik lah, memang dari keluarga masalah Down syndrome, ataupun masa mak dia mengandung, maybe mak dia kena macam jangkitan kuman ke dalam perut kan, dia efek baby, ataupun mak dia macam ambil dadah. Boleh jugalah, mostly daripada mak lah OKU tu. Tapi kadang-kadang takdir jugalah, kalau Allah nak bagi, kenalah. So tak boleh salahkan mak jugalah, kadang-kadang mak dia jaga je, tiba-tiba mak dia terjatuh kan. Macam terlanggar perut dia kat mana-mana ke. So baby tu macam otak dia kena langgar kan. So dia boleh OKU jugalah kan. Okay. Sebab tu macam kalau pergi klinik pun, doktor tak akan bagi semua ubat kat mak-mak. Ada ubat tertentu je yang boleh dimakan lah. Sebab bahan kimia boleh efek baby tu, perkembangan fetus tu. So, kita perlu mendapatkan nasihat doktor terlebih dahulu lah. Kalau nak ambil beberapa ubat kat farmasi tu, tanya doktor dulu. Boleh ke tak? Dia efek ke tak? Okay. Lagi satu, wanita hamil perlu rehat secukupnya lah dan tidur yang secukupnya. Penat kan mengandung. So, kena rehat yang secukupnya lah. Okay. Next. Penyusuan susu ibu. So, nanti kalau korang ada tengok orang yang mengandung tu kan, dia buat kerja, tolonglah sikit kan. Kalau nampak orang mengandung kat dalam bas, bagilah dia duduk. Kalau dia berdiri, jangan selfish. Okay. So sekarang kita belajar pasal penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah makanan terbaik untuk baby. Macam baby yang baru lahir kan, dia tak bolehlah terus makan nasi kan. Dia diperlukan makanan. Apa makanan dia? Susu ibu lah. Okay. So, para ibu digalakkan menyusui bayi mereka sekurang-kurangnya sampai 6 bulan pertama lah. So, daripada lahir sampai 6 bulan pertama bayi tu hidup, mak dia patutnya lah kena bagi susu ibu lah. Okay, kenapa kita kena bagi susu ibu pada baby tu? Sebab susu ibu mengandungi makanan keperluan yang lengkap. Susu ibu ni bagus. Dia dapat vitamin, dia ada nutrien, karbohidrat, protein, lemak, semua dia ada. Iron, dia ada immune antibody untuk mengelakkan apa? Sebab dia ada antibody membantu menguatkan sistem imun baby untuk melawan penyakit berjangkit. So, baguslah susu ibu ni. And then, susu ibu lebih senang dicernakan. Macam baby yang baru lahir kan, usus dia taklah macam bagus sangat, sempurna, lengkap macam kita yang besar ni. Usus dia sangat baru je kan pakai kan. So, usus dia ada masalah sikit kan nak cernakan makanan yang besar-besar.
Sebab tu kalau susu ibu ni dia senang nak dicernakan. Digest lah maksud dia. So bayi kurang mendapat sembelit lah. Sembelit ni maksud dia constipation maksud dia macam dia susah nak buang air besar. So kalau baby dia minum susu ibu ni dia senang nak buang air besar. Kalau tak dia tak boleh buang air besar. Bahayalah kalau tak buang air besar dia banyak toksik dalam badan. Nanti baby tu sakit lah. Okay. Ada juga kajian bahawa susu ibu dapat minda anak tu lebih cerdas dan lebih bijak. So siapa baby yang dapat susu ibu masa kecil tu dia lebih pandai, lebih pintar daripada kawan-kawan lain yang dapat susu formula tu. Susu formula tu macam susu tin lah, susu lembu tu kan. Korang pernah tengok kan susu iklan susu kat TV tu semua kan. Tu susu formula lah. So daripada susu tin tu, susu ibu lagi terbaik sebenarnya. Okay. Lagi satu, susu ibu juga dapat mengeratkan hubungan erat lah antara ibu dan anak kan. Sebab ibu tu masa dia bagi susu, dia sentuh baby tu dengan lebih rapat. So emosi bayi dengan mak lebih terjalin lah, lebih tenang dan lebih gembira. So baby tu lebih tenang lah sebab mak dia yang dukung dia kan. Okay. Namun ada juga ibu tidak dapat menyusui bayi atas masalah kesihatan atau masalah tertentu. Okay, macam mak-mak yang ada masalah, pernah dengar tak? AIDS ke HIV kan? Diorang tak boleh bagi susu ibu. Sebab kalau diorang bagi susu ibu, nanti virus AIDS tu, HIV tu akan pergi masuk ke dalam badan baby pula. So, untuk kes macam ni, doktor tak nasihatkan lah dia bagi susu ibu. So, dia kena bagi susu tin tu lah, susu formula tu, susu lembu tu. Okay. So, kalau mak yang tak bagi susu ibu tu janganlah marah dia kan. Maybe ada sebab dia sakit ke, dia tak boleh ke kan. Okay. So ibu yang menghadap penyakit berbahaya atau terpaksa ambil ubat-ubatan tertentu bagi merawat penyakit dinasihatkan tidak menyusui bayinya kerana dikhawatiri boleh menjejaskan kesihatan dan perkembangan bayi tersebut. So macam ada mak yang sakit kronik kan, macam kanser lah kononnya. Dia ambil ubat kemoterapi, dia tak larat pun, badan dia pun dah lemah. Takkan nak bagi susu badan lagi kat anak dia kan. So dia tak ada masalah lah, dia tak payahlah bagi susu kat anak dia. Okay. So ada sebab tertentu lah. Tapi kalau boleh bagilah. Okay. Seterusnya kita pergi tu. So dalam susu ibu ada apa? Ada antibody, ada nutrien yang lengkap dan menguatkan sistem badan. And then dia mudah dicernakan. Lagi satu apa? Anak lebih pintar. Ingat anak lebih pintar. Untuk IQ anak lebih bagus lah. Susu ibu tu ada macam tu lah bagus nutrien dia. So menyedari bahawa setiap makhluk berhak untuk hidup. Okey. So setiap makhluk yang bernyawa ada hak nak hidup kat bumi ni So termasuklah bayi yang berada dalam kandungan. Sebab tu Malaysia ni antara negara yang mengharamkan pengguguran bayi. Macam kalau kat luar negara kan, especially negara barat lah macam negara Amerika kan, diorang tak kisah pun kalau nak gugurkan baby, macam dia dapat baby kan digugurkan, tak ada masalah. Tapi kita negara Islam and then kita negara yang demokrasi kan, so kita tak galakkan pengguguran. Bukan tak galakkan, kita haramkan. Walaupun anak tu, dia tak nak membesarkan anak tu, just tak boleh gugurkan. So, unless kalau dia ada masalah kesihatan, macam doktor cakap mak ni kan kalau dia mengandung, dia lahirkan anak, mak tu boleh mati. Baru doktor macam dapat pengesahan doktor cakap tak boleh lah kalau mak dia mengandung, mak dia ada masalah kesihatan, dia boleh mati. Kalau kes macam tu kita boleh membenarkan pengguguran bayi lah. Macam especially mak yang menghadapi masalah macam thalassemia ke, masalah darah kan. Diorang memang tak boleh lahirkan anak sebab nanti masa diorang lahirkan anak kan, diorang keluar darah banyak. Tu boleh mati lah. So kalau kes macam tu, kita boleh bagi permission untuk pengguguran tu. Okay, faham semua orang? Ada soalan apa? Cikgu, Ya. bertauliah tu apa? Doktor yang macam sertifikat lah, macam ada ijazah lah. Certified, dia boleh dipercayai lah. Bukan doktor kuasa lah. Dia ada kuasa lah. Kucing. Kucing? Bukan dia kucing. Kenapa kat belakang ni? Okay, jom kita pergi tengok soalan. Okay, so apakah hubung kait antara pengambilan makanan berkhasiat oleh wanita dengan kesihatan ibu dan fetusnya? Apa kesan makanan yang berkhasiat kepada fetus dan kesihatan ibu? Maksudnya Maksudnya apa hubungan?
kita kena ambil makanan yang berkhasiat supaya dapat membantu perkembangan fisik yang baik dan meningkatkan kesihatan bayi yang baik kan? Baik. Okey, 3 tabiat buruk yang perlu dielakkan. Tabiat yang perlu Alkohol, Yes. berokok, dadah. Namun Dadah. pengambilan dadah dan Dadih. merokok. Jangan merokok. Merokok dengan mengambil alkohol. Ubatan kan? Okey, jangan ambil Watching people. Dengan mengambil alkohol. Yes, mengambil alkohol. Okey, good. Okey, nombor 3. Namakan satu jenis vitamin yang tidak terkandung dalam susu itu yang menghadapi penyakit riket. Cikgu, penyakit riket tu apa? Penyakit lah. Penyakit dia, baby yang lahir tu kaki dia nanti akan bengkok macam ni. Maksudnya bila dia membesar kan kaki dia akan bengkok. Sebab tulang dia tak kuat tau, tulang dia lembik. Tu sebab tulang dia tak kuat, tulang dia lembik. Khasiat. Baby tu tak cukup Makan. kan, dia tak cukup vitamin. Tu nanti bila dia lahir, dia membesar, kaki dia akan bengkok bila dia jalan. Sebab apa dia? Masalah dia lah nama penyakit tu, riket. Penyakit riket ni bila kita kekurangan vitamin D riket ni kekurangan penyakit, kita kekurangan vitamin D. Tu jawapan dia vitamin D. Okey, sekarang cikgu vitamin D. So, kalau vitamin A untuk apa? Vitamin A untuk apa? Vitamin A untuk mata lah. Pernah dengar carrot kan? Carrot bagus untuk mata. So, carrot ada vitamin Vegetable. vitamin A. So, vitamin ni bagi kita penglihatan yang jelas lah. So, siapa yang rabun tu makanlah vitamin A banyak-banyak. Okay. Okey, riket ni bukan sahaja kaki lah, satu badan boleh kena. Especially tulang tangan dan tulang kaki, tempat yang kita berdiri lah. Kan macam berat Cikgu, berat penyakit kita, riket berat ni macam kita hantu lah. kaki kan, so kaki kita boleh bengkok. Okey, so bila kaki kita bengkok sebab apa? Tulang kita lembik. Dia tak cukup vitamin D. Bukan untuk tulang lah. Supaya tulang kita dapat menyerap kalsium yang banyak. Kita perlukan vitamin D. Jadi kita serap banyak, kita perlu bantuan. Cikgu. Oleh itu tulang kita akan jadi keras dan kuat lah. Tapi kalau tak ada vitamin D, kita tak dapat menyerap kalsium So kalsium tak ada, tulang kita semua lembik. Tak kisah bahagian tangan ke apa, bahagian badan semua tulang akan lemah. Especially tulang yang kita macam weight bearing lah orang cakap, macam di mana berat badan kita tertumpu kat tulang ni. So tangan boleh bengkok, kalau you duduk boleh tangan panggil riket jugalah. Tapi ada juga masalah lain lah, macam penyakit tangan bengkok tu, nama dia macam penyakit genetik lah. Di mana macam medik tu kan, penyakit genetik ni memang satu badan tulang dia lembik. Dia penyakit genetik. Baby lagi tulang dia lembik. So budak tu tak akan membesar dengan normal lah. Okay kita pun tak perlu tahulah, nanti jadi doktor lah. Cikgu, belajar. Ya. Kawan saya ada yang kaki dia bengkok. Itu masalah Satu je bengkok. Adalah dari Lagi satu okey. Oh, bengkok dua-dua belah ke sebelah je? Satu bengkok, satu okey. Satu accident ni lah dia. Ingatlah nanti sedih lah. Janganlah tanya dia. Sebab ada banyak penyakit kaki bengkok. Ada satu sebab trauma macam berjatuh ke apa kan, accident ke kan. Lagi satu sebab penyakit dia lah, kita panggil stress cavus excavatus. Dia macam kaki dia tu kaki tu macam ni. Kenapa tak itik jalan terkedek-kedek tu? Kangkang-kangkang kan? Benar. Kita jalan macam ni, dia kaki dia macam ni. Kangkang-kangkang dia jalan. Okay. So tu sebab Cikgu, kalau kaki dia satu besar, satu panjang, satu pendek. Cikgu. Ketempang. Masa dia kecil kan, dia pernah buat kesalahan.
tulang kaki dia hilang sebelah ke, so doktor macam terpaksa cantumkan tulang yang dah pecah tu kan. Dah retak tu cantum, so kaki sebelah pendek lah sebab tulang yang dah pecah tu dibuang, dah retak tu. So dia sambungkan dengan tulang yang boleh dicantumkan. Orang ni macam belajar ortopedik pula. Itulah nantilah. Nanti jadi doktor belajar lah. Okay, sekarang kita belajar topik baru 4.6. Kemandulan dan pencegahan kehamilan. So kemandulan ni maksud dia apa? Tak boleh dapat anak. Ya ke? Tangan bengkok? Tak semestinya lah. Maybe kan lain satu kalau orang cakap macam tangan bengkok, kaki bengkok ni sebab dalam perut mak lah. Contoh kan masa dalam perut mak tu kau ni gemuk sangat lah. Kau gemuk sangat sampai kau tak cukup tempat dalam perut mak kau tu. So kau macam bengkokkan tangan kau tidur. Tangan kau bengkok lah bila keluar. Sebab tulang kau berbentuk dengan bengkok macam tu. Dia banyak faktor lah. Okay. Tapi normal lah, jangan risau, ada je orang kaki sebelah panjang sebelah pendek tapi tak nampak sangat. Okay. So kemandulan adalah kegagalan untuk menghasilkan anak. Pernah tengok tak orang yang dah kahwin tapi dia tak ada anak kan? Korang janganlah pergi ejek dia. Tak ada anak, tak boleh. Mesti dia sebab dia tak boleh dapat anak, bukan dia saja nak anak kan? Semua nak anak. Okey, so kemandulan ni adalah kegagalan untuk menghasilkan anak lah, tak dapat anak. So dia berlaku daripada dua-dua, bukanlah perempuan je mandul tau, lelaki pun boleh mandul. So kalau orang ejek perempuan tu sebab dia, sebab lelaki pun boleh mandul juga. Okey kita tengok sebab-sebab kemandulan ni kat jadual. Okey. Okey, so kat jadual ni cikgu tak nak gaduh, cikgu cakap je. Sebab zaman sekarang orang-orang kan macam tak faham kan. Dia tak ada ilmu. So dia main tuduh je orang. Tak baik lah macam tu. Okay, tengok sebab dia. Untuk lelaki, kenapa lelaki boleh mandul? Tengok. Sebab tak cukup sperma. Sperma ada sikit. So macam contohnya rawatan kita perlu buat, kita kena membuang sebarang sumbatan dalam tiub di antara testis dan vesicle semen. Ingat tak itu masa kita belajar testis ni, ke testis kan, dalam testis ni ada sperm. Lepas tu dia tiup vesicle semen kan. Lepas tu dia pergi dekat prostate kan. And then di seminal vesicle kan. Okay. So maybe antara tiup ni ke tiup kepada prostate ni, daripada testis kepada prostate dia and then dia pergi ke urethra and then maybe nakar kan. Okay. Maybe daripada sini ke sini, nampak tak macam saluran ni, vas deferens atau seminal vesicle ni, dia ada tersumbat. Dia tersumbat. So sperm dia keluar. Dia tersekat kat sini. Daripada testis nak keluar, tiba-tiba ada tersekat pula. So tersekat membuatkan dia tak keluar sampai keluar. Dia tak boleh keluar lah. So kita akan buat apa? Kita akan membuang sebarang sumbatan dalam tiub antara testis ke vesicle semen. Okay. Itu sebabkan tak cukup sperm. Lagi satu, bilangan sperma yang kurang atau sedikit. Contohnya merokok. Okey, merokok tak bagus. Banyak keburukan dia. Kalau sperma nanti akan jadi itu tak, cikgu tak boleh cakap lah. Kalau sperm dah habis, sperm takkan habis. Dia takkan habis. Semua orang ada sperma. Lelaki semua ada sperma. Sejak dah lahir dah ada sperma. Cuma masalah dia sama ada dia makin banyak atau makin kurang. Okay. So kalau sperma yang sedikit atau kurang, sebab apa? Sebab faktor-faktor tertentu lah. Contoh kita tengok sini macam rokok. So rokok boleh kurangkan sperma ataupun mengurangkan tekanan. Stres, terlampau stres tu tak boleh. Dan mengambil minuman beralkohol macam apa? Arak semua tak elok lah. So apa perlu rawatan ni, kita berhenti merokok, jangan stres. Okay. Kalau isap vape lagi tak bagus. Yelah, semua benda buruk, dadah semua tak elok lah. Nanti sperma kurang, tak boleh dapat anak lah, susah lah. Okay. So, lepas tu ada satu juga sperma ada cacat. Kan macam sepatutnya sperma ada kepala kan, leher, ekor kan. Tapi ada setengah sperma tu dia cacat. Dia ada kepala je, dia tak ada ekor.
Tapi tak ada ekor, macam dia nak jalan? So, dia nak berenang. Dia nak berenang keluar cari orang. Kan? Kita kena ambil pil hormon. Kita bagi pil hormon untuk membantu penghasilan lebih banyak. So macam tadi Tiago tanya kan, kalau sperma dah habis macam mana kan? Tak, sperma takkan habis. Dia akan kurang ataupun sedikit lah. So apa yang doktor akan bagi? Doktor akan bagi pil hormon. Pil hormon ni dia akan bagi membantu penghasilan sperma lebih banyak lah. So sperma akan dihasilkan semula lah. Dia takkan habis. Okay. So mati pucuk atau kegagalan zakar menegang. Okay, ni maksud dia ke erektil lah, ejakulasi. Masalah ejakulasi. Pernah dengar tak ejakulasi? Ni adalah kalau korang tengok iklan mengarut kan, dia akan cakap siapa nak kuat, lelaki minum kopi apa dah. Ejakulasi ni tegang lah, maksudnya masa zakar tengah menegang ni jadi masalah lah. Sebab bila zakar menegang baru dia boleh keluarkan sperma lah. Okay. Tapi kalau dia tak menegang, dia so apa rawatan doktor bagi? Mengambil ubat lah. Ada masalah ejakulasi ni, doktor akan bagi ubat. Tapi kita menjalani counselling lah. Maybe sebab dia ada masalah emosi atau psikologi kan, dia takut dia trauma ke, so doktor bagi counselling supaya jangan takut ke apa macam tu lah. And then lagi satu, sperma dia tak berfungsi, masalah sperma dia. Apa dia Megat? So sperma tidak berfungsi. Apa tu? Sperma ni bukan kopi dalgona lah, mengarut je budak ni. Dia ada kopi kuat tu, selalu kat iklan pacik-pacik gatal tunjuk kat TV tu. Okay, cikgu tak ingat dah. So menggunakan sperma penderma. Okay, ni masalah yang terakhir lah, macam tak ada pilihan nak rawat patient tu. So kita buat apa? Kita pernah tak dengar penderma sperm donor? Yang ni kita masukkan penderma punya sperm kepada uterus isteri dia lah. Sebab aksulah dia, so kiranya isteri dia tu dapat sperm lelaki lain lah untuk hasilkan anak. Tapi kalau kita Islam kan, negara Malaysia, negara Islam tak digalakkan sebab untuk orang Islam ni kira haram lah. Sebab dia masukkan sperma orang lain kepada isteri itu. Haram lah. Okay. Tapi kalau orang putih tak kisah kan, Mak Saleh, negara Eropah dia orang buat je. Dia orang ambil orang yang donorkan sperm dia bagi kepada isteri yang nak mengandung. Okay. Bodoh kan, tapi terpaksa nak sangat anak kan. Okay. Ataupun rawatan kita boleh buat ni untuk perempuan pula. Ni untuk lelaki lah, semua masalah lelaki pada sebab sumbat ataupun sperma kecil, kecil ataupun sperma dia tak berfungsi ataupun sperma